Anda mengambil 2 botol larutan pembersih, mencampurkannya di dalam sinki dan dalam beberapa saat, sesuatu yang tidak dapat dihentikan bermula. Paru-paru anda musnah dari dalam, walaupun sebelum anda merasa apa-apa. Cecair berasaskan klorin dan amonia, kebanyakan pembersih kaca, sebagai contoh, apabila dicampur, melepaskan gas yang membakar tisu paru-paru, merengsakan saluran pernafasan dan boleh membunuh dalam beberapa minit. Gas ini hampir tidak berwarna dan tidak berbau dalam kuantiti yang kecil. Anda hanya mula batuk, menyangka ada sesuatu di dalam tekak anda dan setengah jam kemudian anda tidak boleh bernafas. Dan anda tidak akan dapat menghubungi ambulans. Setiap tahun, beribu-ribu orang berakhir di hospital seperti ini, mereka hanya membersihkan apartmen mereka. Bukan kecuaian, bukan kebodohan, mereka hanya mempunyai 2 botol bersebelahan di bawah sinki. Di ruang sempit tandas, bilik mandi, kepekatan gas meningkat 10 kali ganda lebih cepat. Anda tidak akan mempunyai masa untuk sampai ke tingkap. Anda hanya akan rebah di tengah-tengah pembersihan. Peraturannya mudah, jangan sesekali mencampurkan produk pembersih, walaupun ia kelihatan lebih cepat. Sekarang, ambil botol yang ada di bawah sinki anda dan periksa bahan-bahan setiap satunya. Ada kemungkinan besar salah satunya mengandungi amonia. Bilik mandi adalah salah satu tempat paling berbahaya di planet ini. Bukan pegunungan, bukan hutan. Bilik mandi biasa di apartmen biasa membunuh lebih ramai orang berbanding kebanyakan sukan digabungkan. Lantai jubin yang basah licin seperti gelanggang luncur sebenar. Satu pergerakan janggal apabila keluar dari bilik mandi dan badan anda akan melayang dengan kuat. Terhantuk jubin bukan sekadar lebam. Apabila anda jatuh, belakang kepala anda akan terkena anda dengan kekuatan tukul besi. Tengkorak tidak selalunya menahan hentaman. Pendarahan boleh bermula beberapa jam kemudian anda bangun, tersenyum, tidur dan tidak pernah bangun. Warga emas lebih kerap mati akibat jatuh di bilik mandi berbanding serangan jantung. Tetapi perkara yang sama berlaku kepada orang muda, terutamanya jika anda belum tidur, minum atau hanya bergegas ke tempat kerja pada waktu pagi. Tikar anti gelincir berharga beberapa dolar. Palang pemegang boleh dipasang di dinding dalam masa 20 minit. Ini secara literalnya soal hidup dan mati, bukan metafora. Lihat bilik mandi anda sekarang dan fikirkan. Anda meletakkan telefon anda untuk dicas di sebelah katil anda. Pengecas berada di bawah bantal anda atau betul-betul di sebelah kepala anda. Berjuta-juta orang melakukan ini setiap malam dan sebahagian daripada mereka tidak pernah bangun. Pengecas murah, terutamanya yang dijual selepas jualan, tidak mempunyai perlindungan terlalu panas yang betul. Ia boleh terbakar betul-betul di sebelah kepala anda semasa anda sedang tidur nyenyak. Seluar dalam sintetik terbakar dalam beberapa saat. Karbon monoksida membunuh lebih cepat daripada api. Anda tidak sedarkan diri sebelum anda merasai kepanasannya. Anda tidak akan bangun. Walaupun peranti itu tidak terbakar, ia masih boleh menyebabkan anda tersetrum. Kod yang rosak di sebelah badan anda semasa anda sedang tidur bermaksud sentuhan elektrik secara langsung dengan kulit anda. Kejutan melalui jantung anda menghentikannya dalam sekelip mata. Penyelesaiannya mudah, jangan letakkan kod di bawah bantal anda, gunakan hanya pengecas asli atau yang terbukti dan cas telefon anda di atas meja. Bukan di sebelah anda, di atas meja. Satu peraturan, kematian akibat pengecas kedengaran tidak masuk akal tetapi ia benar-benar nyata. Anggota bomba mengatakan ini adalah salah satu punca kebakaran pangsapuri pada waktu malam yang paling biasa. Langgan saluran dan tonton episod lain, ia penting. Ia tidak berbau, ia tidak kelihatan. Ia perlahan-lahan mengalihkan udara dari bilik semasa anda tidur di sebelahnya dan otak anda tertidur bersama anda. Cuma anda tidak akan bangun. Karbon monoksida berlaku semasa pembakaran tidak lengkap, dapur lama, pembakar tersumbat, pengudaraan yang lemah. Anda menutup tingkap, menghidupkan dapur, masuk ke bilik lain dan keracunan sudah bermula. Tanda pertama ialah sakit kepala yang sedikit dan keinginan untuk tidur. Inilah yang membunuh anda. Anda fikir anda hanya letih. Anda berbaring untuk berehat. Dan semakin lama anda berbaring di sana, semakin kecil kemungkinan anda untuk bangun. Pada kepekatan gas yang tinggi, seseorang akan kehilangan kesedaran dalam masa 3 hingga 5 minit. Jantung masih berdegup, tetapi otak sudah mati. Mereka akan menghidupkan semula anda kemudian, tetapi mereka tidak akan dapat mengembalikan anda kepada orang yang anda ada. Pengesan karbon monoksida berharga kurang daripada 20 dolar. Ia membunyikan penggera sebelum anda kehilangan kesedaran. Ini bukan paranoia, ia adalah kotak yang menentukan sama ada anda akan bangun esok atau tidak. Thanks. Adakah anda fikir dos berlebihan adalah isu berkaitan ubat? Ubat tahan sakit yang biasa terdapat di hampir setiap kabinet ubat membunuh beribu-ribu orang setiap tahun. Kebanyakan mereka hanya mahu menurunkan demam.
Paracetamol adalah salah satu ubat paling berbahaya apabila diambil secara berlebihan. Ia tidak membunuh serta-merta dan hampir tidak menghasilkan sebarang gejala untuk 24 jam pertama. Anda rasa baik-baik saja, tetapi hati anda sudah pun musnah. Menjelang hari kedua atau ketiga, kegagalan organ bermula. Apabila keadaan menjadi sangat teruk, hampir mustahil untuk menyelamatkan orang itu walaupun di hospital. Semuanya telah berlaku di dalam, sementara anda menyangka anda baru sahaja jatuh sakit. Masalahnya ialah paracetamol terdapat dalam berpuluh-puluh ubat tahan sakit, ubat selsema, serbuk demam. Orang ramai mengambil beberapa pil yang berbeza dan tidak menyedari bahawa mereka mengambil bahan yang sama berulang kali. Jumlah maksimum untuk orang dewasa ialah 4 gram sehari. 3 atau 4 serbuk selsema ditambah beberapa ubat tahan sakit dan anda sudah melebihi had tersebut. Baca ramuannya, bukan hanya nama pada bungkusannya. Rumah anda sendiri sepatutnya menjadi tempat paling selamat, tetapi di sinilah orang mati akibat perkara yang kelihatan biasa. Langgan saluran ini dan tonton episod lain. Ia penting.